الماء الذي لاقته النجاسة، وله حالتان: الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن. الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه لئلا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر. Bahagian yang keempat ialah air yang bertemu dengan najis. Kita membicarakan masalah air, dan kalau yang pertama disebut air mutlak, yang kedua air mustamal, yang ketiga air yang campur dengan barang lain tapi barang itu barang suci. Yang keempatnya hak malam ni air yang campur dengan najis, yang campur dengan barang lain dan barang itu najis. Pendeknya air yang kena najis lah. Baik, air yang ada najis, yang tertuh dengan najis ni, adakah semua air ni jadi najis belakang? Kau ada juga air yang jatuh najis tapi ada yang tidak najis, ada yang jadi najis. Akan tadi air yang basuh kena najis ni kita boleh bagi dua. Yang pertamanya antaghayyir najasatu ta'mahu aw launahu aw rihan. Yang pertamanya najis yang tempuh dengan air ni, yang masuk dalam air ni punya banyaknya atau punya kuatnya hingga sampai mengubahkan kedudukan air. Mengubah tu tiga perubahan: ubah rasa, ubah warna, ubah bau. Air kita ada payah kalau timur, kalau berlebih kena najis. Najis ni banyak ke ataupun kuat dia ke hingga sampai berubah. Berubah mana-mana daripada tiga. Tidak mesti berubah tiga-tiga saja. Mana-mana pun tak apalah, dikira najis. Iaitu berubah kecapan. Kita kecap air tak lidah tu berasa najis ni. Berasa masing, kemasan yang kelak ke berasa pun najis lah. So, ataupun berubah warna. Tengok air nampak hitam, kau nampak merah, kau nampak kuning, kau mengikut gaya warna najis. Yang tiganya berubah bau. Apa ni kecapkan, kita tak kecap. Bau, tak apa ni warna tak berubah tapi bau. Bau busuk, bau apa saja kan. Kata dia air siapa kau ikat ni hukumnya macam mana? Wa fi hadhihi al-halati la yajuz tatahhuru bihi ijma'. Kata dia air dalam keadaan ini tidak boleh kita buat suci dengan dia. Ijma'an. Ijma' maknanya seias kata. Seluruh alim ulama Islam di serata dunia dan di semua mazhab mengatakan air bila siapa kau ikat berubah mana-mana daripada tiga kecapan, warna, bau, maka air dikira najis lah. Tidak boleh kita buat suci apa. Ijma' semua sekali, semua alim ulama. So, yang keduanya air yang kena najis juga, tetapi yabqal ma'u ala itlaqih. Air itu masih lagi dikira air mutlak. Mana orang ramanya anggap air itu air lagi lah, terbiasalah walaupun betulnya najis. Kenapa? Li'alla yataghayyara ahadu awsafi salasa. Sebabnya mana-mana sifat tiga tadi tak berubah apa pun. Kecapan pun tak berubah, warna pun tak berubah, bau pun tak berubah. Najis dalam itu, tapi sikit sangat najis ataupun tidak gagah najis hingga sampai sifat tiga air tadi tak berubah sabut. Maka air lagu ni wahukmu annahu tahirun mutahhir. Air macam ni dikira air suci dan boleh menyucikan. Kita nak jamu pun dia siapa tak cuci apa ni, tak kena basuh tangan, dan dia boleh menyuci orang lain pula. Nak basuh kain, nak basuh pinggan, nak ambil sembahyang, boleh jaga. Walaupun dia kena najis, jatuh najis dalam kita fikir tak sikit sangat, apakah fikir tak berubah warna, rasa dan bau, maka dikira suci. Allah al-kathura. Kalau ada air itu sikit, sebelah jatuh,
Au kasro ataupun banyak. Kalau lebih lagi. Banyak manusia tak kau buka 2 kolos, 3 kolos, 4 kolos, susun. Kau lagi tak apa. Jadi kira ni tidak semua air yang kena najis ni najis lagi tidak mesti. Air yang kena najis boleh kita bagi 2. Kalau berubah warna, rasa, bau, mana-mana so tidak mesti 3-3. Kita tu air tidak air dah. Itu kalau sebut kata air, kalau kita rakyat kat orang dia ambil air secara tak, orang yang tidak ambil dah air lagi. Kenapa? Bau lagu lain dah, kecakan lagu lain dah, rasa lagu lain dah. Orang tak kira air dah, orang kira najis dah. Tapi kalau air yang kena najis, tapi warna tak ada berubah apa, bau tak berubah apa, rasa tak berubah apa, maka orang anggap air lagi, masih air mutlak. Ketika tu boleh dah bercak bersih. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سدلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Kata dia, apa dalil? Apa dalil air yang tepurnya najis tu ada masa dia tidak najis? Kata dia, hadis Abu Hurairah, satu hadis menyebut bahawa satu kali seorang orang kampung, Arabi, makna orang darat, kita kira orang kampung lah, orang kampung orang ulu mana, orang Arab yang duduk dulu-dulu ni baru jumpa dengan Nabi di Medina. Orang ulu, dia bawa perang ulu dia. Perang ulu dah berapa? Bahasa nak kecil-kecil. Ulu pula, ulu orang Arab yang duduk di padang pasir. Padang pasir juga. Tubik pada rumah dia juga pasir. Apa pada luar, tak ada pohon kayu, tak ada berapa sekarang. Jadi orang lagi ni, dia nak kecil baik, nak buang besar, nak buang kecil. Dia nak pergi cari pohon kayu di mana, dia nak pergi masuk lagi buat mana, buat ni tak ada. Dia tak ada kecil-kecil gitu. Maknanya kalau pasal malu sangat tak, dia sebab-sebab kayu kecil. Jadi kawan ni dia turun ke bandar ikan bina, jumpa dengan Nabi, masuklah masjid. Biasa nak kecil. Pasal tu, fabalatul masjid. Dia kecil dalam masjid tu. Kecil dalam masjid. Benda lagi masjid damai gitu. Dan lelon pun kalau kita pergi ke darat-darat sikit, kita tak boleh cek. Kok mana masjid datang? Dapat kerja kandang. Dia ambil pasal tamat. Dia tu buat bika. Ambil pasal ni juga, dia buat bika. Tu yang masjid. Cek tapi kalau buat lagu tu kan, kalau tinggi sikit. Ada tanah biasa tidak cek masjid. Tu lah benda. Kita pilih masjid. Tak boleh buat lagu tu. Hujan panas lagi. Di sana hujan tak ada. Panas tu jadi biasa orang dia. Hujan tak ada. Jadi kita tak ada. Wang dah boleh tiba-tiba. Dan kalau kita pergi ke India, ke Pakistan, negeri-negeri begitulah, ataupun negeri-negeri sebelah sana lah, ia ada sejuk, ada panas. Kok benar-benar berbentuk masjid, ia balik bawah ni konkret, seminggu di atasnya ada atas sikit je. Di India masjid yang besar sekali, Masjid Shah Jahan dekat. Shah Jahan di Delhi tu. Bagi kita orang Melayu, naik tangga jak-jak tu, kita kata demi masjid. Kok lalu jak-jak kejap masjid lagi. Kenapa demi je ada atap. Ada atap tu. Lebih pada tu tak, boleh saja-saja gitu. Rupanya itu masjid dia. Semua dicadang untuk musim sejuk. Bila musim sejuk, Allah tak asyik pula semayang bawa sejuk. Allah suka semayang tu mesti. Amat. Musim sejuk, bila tarik mari tu mujur pula. Jadi kalau buat atap lah, tak ada siapa. Jadi zaman Nabi SAW, masjid orang buat kandang sikit pertama, lepas tu teduh sikit dengan daun sama. Yang lebih lagi terbuka ke. Hamba Allah bayak, tak tahu berapa sekarang masjid tak boleh mengucap bakal lagi pagi tu ya. Bila sekarang masjid berapa tak tahu. Saya nak kancang dalam masjid. Mana dia? Bila kecil dalam masjid, faqama ilayhi an-nas liyaqa'u bih. Maka orang pakat pergi dah. Orang sahabat-sahabat Nabi pakat tuju ke dia, liyaqa'u bih. Supaya nak buat kaya. Waqa'abi maknanya buat kaya nak atuk badan basah apa kecil dalam masjid gini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Nabi kata, "Biarlah dia kecil. Lak dia kecil bersuah dalam masjid."
Dia buat tahu, buat tak lain ketinggalan pula. Luar tadi. Yang kain dia, kota gede kecil lain. Banyak masalah sini. Lok dia. Jadi orang panggil, bila satu kejahatan tu terpaksa berlaku begitu dah, maka biarlah dia buat kata itu, terpisahkan dia. Da'uhu, biarlah dia kecil lah. Kemudian wa'ariqu ala baulihi sajilan min ma'in. Maksud Nabi ajar kata dia, mujibu atas kecil dia itu istimewa. Dia ada kecil, ambil air istimewa, dia begitu. Jadi artinya apa dia? Artinya sekarang ni air suci bertepur dengan air najis. Air suci bertepur dengan air najis. Tetapi dengan sebab air istimewa ni tidak akan mengubahkan bau kerana air suci. Bau pun tidak berubah, warna pun tidak berubah, kecapan pun tak berubah. Maka air yang Nabi istimewa tu dikira suci lah. Mana pada kering tak mu nak sembahyang, mu nak duduk tak apa situ. Di situ tak apa dah. Kenapa? Walaupun tak dia ada isi, maka air ni, air simbol ni bila tutup naik king ada kondisi Nabi, tidak Nabi. Itu menunjukkan bahawa air bila tutup dengan Nabi, kiranya tidak mengubahkan warna, rasa dan bau, maka air itu dikira air suci, boleh kita suci di mana? Ada apa-apa. Fa'innama bu'astum muyassirin walam tub'atu mu'assirin. Nabi kata kamu semua dikirim ke dunia ni untuk mengajar benda mudah. Dan kamu tidak dikirim mari ke dunia ni untuk mengajar benda payah. Bu'astum. Kamu semua dikirim ke dunia. Nabi-nya kata kamu semua dikirim ke dunia. Kalau kita tahu ni Nabi seorang dia kirim ke dunia. Saya kira mari kedua ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jeng ngaji dah. Kita ni dengar buah diajar dah. Tetapi dalam hadis ni Nabi sebut bu'ithum. Kamu semua manusia muslim dikirim ke dunia ni untuk ini. Artinya walaupun pada hakikatnya Nabi seorang jadi Nabi. Tetapi bila kita ni mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sendiri mempunyai tugas serupa dengan tugas Nabi SAW. Tidaklah kata kerja ni kerja Nabi, kita tak ada apa-apa. Ngajar, berdakwah, berjuang, berlaku ni kerjaan Nabi, kita tak ada apa-apa. Dah, itu kita kasih malah. Orang yang kasih malah ni dia gitu lah. Tapi kalau kita reti dan sedar kita sebagai seorang Islam, maka tanggungjawab kita saling tak cukup dengan tanggungjawab Nabi Muhammad SAW. Sama-sama bertanggungjawab royak benar hak Nabi kita royak. Dan sama-sama belajar benar Nabi kita lagi. Itu dia. Tanya sikit lah. Nasihat tadi ya. Rasulullah fikir air kita tanpa piring jangan. Jadi kita tanam apa ni baik sejak ni takut. Soalan. Tadi boleh jadi cerita ni boleh jadi yang jadi lagu itu kerana sana pasir. Sana pasir ni lah masjid Mekah pasir. Lalu ni baru jumpa marmai. Adakah cara yang sama juga untuk tempat kita gini? Tempat kita gini pun disebut boleh. Bila timbul satu kesusahan. Macam sini kita ada tengah gini. Sini. Buat banyak. Kita timbul air. Kita timbul air. Kita boleh jadi air kita ada lebih. Pada sini. Pakai telak. Pakai telak. Kering dia. Keluar dalam bebi. Dan kalau suruh cucinya, kita juru air dulu sekali air ni. Kita cuci air atas kain. Sebab kita lak tu, kita keluar balik. Lak pula. Lak pula keluar lagi. Lepas tu, kita cuci sekali lagi air atas kain. Sebab kita kering. Dia tumbik zat najis tu. Lepas kita lak sekali lagi. Cukup. Walaupun ada orang kata kita tinggal di situ tak apa. Asalkan air yang kita curah tu lebih banyak daripada air najis, air bersih. Dan tidak bau. Air yang berlada tidak bau apa. Tidak bau, tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Cukup. Kemudian, Rahul Jama'atu illa Muslim. Tuan kita ni kata hadis ni, apa ni diriwayat oleh Jama'ah. Kecuali Muslim. Sunan Sittah itu dia panggil jamaah. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور
la yunajjisuhu syai'un. So dalil yang kedua yang menunjukkan air bila tidak berubah warna, bau dan rasanya suci walaupun air itu tertipu dengan najis. Hadis yang kedua ialah hadis al-ma'u tahur. Nabi kata air ni bahasa kasing dia tu menyucikan orang lain. Allah Ta'ala buat air ni tujuan nak menyucikan barang kotor. La yunajjisuhu syai'un. Tak ada benda boleh menajiskan dia. Hak ni bisa lah. Hadis ni barang lagi. Nabi kata air bahasa sini benda menyucikan orang. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Aku buat turun air dari langit dengan tujuan yang bersih. Itu Nabi kata air kaedah dia ada bahasa menyuci. La yunajjisuhu syai'un. Tak ada benda pun boleh menajiskan dia. Dua. Kemudian qila ya Rasulullah. Tak. Belum pada begini. Yang keduanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri buda'ah. Dalil yang kedua yang menunjukkan air ni suci ialah hadis satu orang ditanya Nabi, ya Rasulullah, boleh atau tak boleh kita nak ambil sembahyang daripada telaga Buda'ah. Ada satu telaga di Madinah, belajar dia nama dia orang panggil telaga Buda'ah. Sebab kita sini telaga Tok Jawa itu dia kata. Telaga Tok Jawa itu kan. Telaga Tok Jawa, kalau telaga Pulau Melaka di negeri ni kau ni jaga-jaga ada telaga. Jadi bila ada so telaga juga, naik nama kan. Nanti kita sini nak berumah ada telaga je tak ada nama lah. Sebenarnya telaga Pak Man, telaga Pak Mak, telaga tu, telaga tu lah nama orang. Tapi di sana ada nama dia. Kerana payah nak jumpa telaga. Jadi dalam banyak telaga ni ada so telaga orang panggil telaga Buda'ah. Telaga Buda'ah ni mengikut orang bawah ni kata dia. Dia kata tahu mana dalam tak dalam telaga ni. Kata dia air telaga Buda'ah ni habis banyak dia bila kita turun dalam tu sekat air ni ila al-'ana. Aktsaru ma yakunu fiha al-ma'u ila al-'ana. Habis banyak sangat air dan dalam telaga Buda'ah ni dia sekat cabang sekarang. Fa idza naqasa qala duna al-'awrah. Kata dia kalau ketika dia surut tu bawah pada lutut. Sekat lutut bawah. Kalau tidak jak sekat payah cabang. Itu telaga Buda'ah. Kemudian qala Abu Dawud wa qaddartu ana bi'ra buda'ata bi ridai madatuhu 'alayha thumma dara'tu fa idza 'arduha 6 zira'. Kata dia kalau kira dari segi lebar dan apa semua sekali, kata dia aku olok kain aku. Lepas itu aku celup dalam air kain. Kita olok kain basik lepas olok lagi jadi basah turun tak bawah tahiyat naik lepas hukum tu basah tu banyak mana sittatu azra'in. Kata dia lebar apa ni? Lebar dia nesto lebar, nesto dalam. Wasa'altu alladhi fatahli ba'am. Itu duduk. Dia itu telaga Buda'ah. Telaga Buda'ah ni selain daripada dia mengandungi air, dalam kitab-kitab lain sebut, dia juga tempat orang tahu siapa. Bahkan dalam Bulughul Maram tersebut, dia tempat orang tino tahu kain darah bulannya dia. Itu, jadi orang panggil telaga orang tak pakar lah. Jadi satu yang ditanya Nabi, ya Rasulullah, boleh ke tidak kita ambil sembahyang ini ayat telaga Buda'ah? Nabi kata al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air ni suci. Air ni bahasa dia bahasa menyuci kau ya. Dia tak ada benda boleh menajiskan dia. Nanti dia dua hadis yang begitu sekali gagah menunjukkan air ni sifat kata tak berubah warna, tak berubah bau, tak berubah rasa, suci. Itu dia qalla au kathra, sikit banyak. وإلى هذا رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وصححه يحيى بن معين وأبو محمد بن حزن. Tuan kita ni bawa senarai tuk guru yang menyebut hadis ni. Dia bimbang takut kita tak berapa sedap hati tu. Ada kata tak sedap tu ni lah orangnya. Tuk guru ni. Tapi imam ni. Termasuklah Imam Syafi'i sendiri. Wa ila hadha. Dan mengikut mazhab inilah ذهب ابن عباس أبو هريرة حسن بصري ابن المسجد عكرمة ابن أبي ليلى الثوري داود النخعي مالك وغيرهم. Inilah semua tokoh-tokoh ulama yang terkenal yang menyebut bahawa air ni memang dia bahasa dia suci, sebenarnya tidak berubah warna, rasa dan bau. Wa qala al-Ghazali Imam Ghazali kita hak masyhur tu
Kata dia, wadidtu law anna mazhab Syafi'i fil miyahi kana ka mazhab Malik. Imam Ghazali kata, kada arah aku ni mazhab Syafi'i. Tapi kata dia, Allah sukanya aku kalau mazhab Syafi'i dalam masalah air ni serupa dengan mazhab Malik. Mazhab Malik seperti tadi, tu mazhab Malik. Mazhab Syafi'i dia letak ukur 2 kala. Mazhab Syafi'i kalau air itu jatuh najis, nak boleh, kalau najis jatuh dalam air, nak boleh kau air ni cuci kopi lah, bukan nak pada 2 kala halah kata. Kalau 2 kala halah ke bawah, kalau jatuh najis, dia kira najis. Kerana air tu sikit, tak urut. Kekuatan air itu tak urut, nak kentang najis. Tapi bila air siapa kau pikat 2 kala halah kata, aku kata jatuh najis ke apa tu, cuci lah. Itu ikut mazhab Syafi'i. Maliki dia kira jangan berubah sudah. Sikit banyak dia masalah. Maliki itu guru bagi mazhab Syafi'i sendiri. Imam Ghazali ni sebetulnya dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab dia mazhab Syafi'i, bila dia tengok hadis-hadis dia berasa sedap mazhab Maliki dalam masalah air. Oleh yang demikian kata dia, wadidtu law anna mazhab Syafi'i fil miyahi kana ka mazhab Malik. Dia kata sukanya aku kalau mazhab Syafi'i ni serupa dengan mazhab dulu dia sendiri dalam masalah air ni. Iaitu sesuatu yang kalau tak kalau kiranya bang apa ni berubah tak berubah. Kita sudah sini dengan sebab biasa dengan mazhab Syafi'i, maka kalau air itu sikit jatuh najis, tak sedap nak guna air itu. Dan kita orang Melayu ni pula sekali lagi atas pada Syafi'i lagi. Atas lagi pada Syafi'i. Iaitu kalau salah air itu celup je. Air dia dah jadi. Dia air itu pakai dayung suruh. Ya. Kalau salah suruh itu selai masuk di bawah di pakat jadi. Kalau kita celup, celup apa? Jadi aku nak ambil saya. Ada pasal-pasal celup apa susah. Ya. Apa ini tak gitu. Sudah tak ambil Ismail dengan air tak bekas celup tangan. Pada tangan itu cuci. Bila sebut kata air celup, tak ada pasal aku suruh ambil air lain. Tu lebih pada Syafi'i dia. Begitu. Nak mana dia? Air lah berdi, air lah payah, tak ambil Ismail. Kalau dia kata dia mau celup, ambil gayung dia bawa. Tak ada apa nak celup gitu. Itu duduk orang dulu. So, yang kedua pula, lebih doa lalu kita. Sampai bila kita pergi padang, orang tua-tua kita serumak doa lalu ni masa apa bawa kain suku nak untuk semaya. Kalau dia pergi ceruk, kain tu tidak. Dia ceruk, kalau dia pergi berapa, kalau dia pergi padang, dia bawa kain suku. Nota kain sarung ni kain semaya. Lama orang tua kita duk amal bahasa bawa kain dua lah. Kain nak pakai so, kain buat semaya so. Akhir sekali ni ada orang kita, bila pakai seluar atau pakai kain, kau boleh dapat kain semaya, dia tak semaya. Kenapa? Dia kira bahasa cemar kan. Walaupun kain cuci, dia tak semaya, dia tak semaya. Kenapa? Kain ni cemar gatok, tulis ya. Ada apa tulis? Tapi dia bahasa cemar, pakai tak semaya. Dia tak apa tak semaya. Bagi dia tak apa kat semaya. Asalkan tak sedap hati kan nak semaya kain ni. Kain yang dia buat ceruk, kain yang dia buat semaya mandi, kain yang gapo tu tak sedap bagi dia. Dia tak semaya. Ini satu masalah ikut. Padahal itu kain cuci kan dia buat ceruk, dia buat gala, dia buat ceruk. Tak apa. Semaya kat tu tak apa. Tidak mesti kita saling dengan kain kita pakai hari ni, pakai kain baru. Tidak mesti. Kain tu dah tak ada apa. Atau bahasa-bahasa sangkut juga. Lumayan lah sahabat seluar sebab dalam. Tak datang. Orang pakat tengoklah kesuat dia. Satu macam juga. Seluar gapo. Kalau dia seluar cuci. Walaupun kita pakai dua wuduk. Najis tak ada dapat kepelus. Tak ada apa-apa. Benda-benda gini berlaku dalam masyarakat kita. Siapa aku fikir kadang-kadang kita. Yondo tinggal semaya. Apa tak semaya? Seluar cuma. Cuma gapo. Tidak boleh ledak. Dia cuma apa. Lain pada bahasa-bahasa dia Muhammad sekilas syaitan itu cuma kaki lah. Lah ni bahasa-bahasa pakai seluar nak duduk tak boleh. Nak duduk payah kan. Masa dia tengok Cina putih kata termayal bukan tidak sama. Dia buat ni kata. Mula mesti dah kata luar dia tu. Nanti ketika dia raya tak bayar tu. Pasal apa? Cuma kaya.
Dia tahu dah dia sebab selatu lalu, tapi dia sesuatu juga. Macam juga. Dia tahu dia seluruh aslah dan mufakah. Tak tahu oleh masuk sini dia tak apa. Itu apa dia panggil berapa kelemahan iman kita, berapa kita. Ada belum kesek asal lagi. Masa sini. Sila kasih. Air tak ada. Bila air tak ada, dia pakai lekat-lekat. Siup. Keluarkan dia. Masuk semula. Ada air tinggi. Orang tu kawan semua. Padahalnya kita ada tanah korban. Negeri kita, alhamdulillah, negeri tanah korban. Tanah korban, batu, kayu, jangan tu. Barang ni barang boleh buat istinja. Boleh buat cuci air kecil. Kita boleh cuci dengan air dan kita boleh cuci dengan tanah. Bila kita cuci, kita sama ada basuh dengan air ataupun kita lap dengan tanah kor. Tanah kor tak kita ni susuk jalan seluruh dunia, seluruh negeri, tanah kor belakang. Jadi bila kita nak cuci, kalilah tanah kor sepakat 2 tokok. Hak yang malah sekali 3 tokok. 3 tokok ataupun tokok besar. Tokok besar kita lap tu lagi tu. Dia kering tu kita boleh cerai. Kering lagi. Habis boleh ada apa yang boleh semayang. Dia kata semua. Dia kata laki tak basuh. Mula-mula itu kita gelaki laki tak basuh. Tidak mesti basuh. Tidak mesti basuh. Mestinya cuci. Dan alat cucinya air ataupun tanah ataupun batu ataupun sebarang benda yang dikira merusak air cuci. Cukup tak ada apa-apa. Jadi dengan sebab negeri kita ni banyak doa air, maka orang tidak guna nak tanya. Bila tak guna tanya, kata kau dia rela, tak pasal halu. Pakai saya tak ada dua yang luar. Tak malah kita apa. Dia kalau tak pasal sini, dia rela. Tak balik apa, tak rela pun. Benda yang pincangan yang berlaku dalam masyarakat kita, yang mana berlaku dengan kita tidak sadar. Kita mau kita nak isi tu. Kertas tisu, cuba. Kertas tisu, apa saja benda yang mengisap. Contohnya, setengah-setengah orang itu dia tak berapa. Yalah, cuba lah. Tak berapa suka guna kertas. Tak berapa suka guna kertas ni. Bukan apa-apa. Kerana kertas ni alat tulis-nulis. Dan gitu duduk. Alat tulis-nulis. Tu hak pekat waruk. Kalau tanya. Kalau nak kata basuh selalu. Kertas ada. Kalau tak letak gitu. Itu bukan. Bukan berapa. Salah tu. Air siapa ni klorin. Benda ni mesti tanya orang klorin ni apa? Klorin ni apa? Bukan takut najis lah. Dia kata tidak najis. Jadi kita pakai senyap bersih lah. Jadi walau bagaimanapun air ni kalau kita ambil air sikit sebelah, orang tidak teragak-agak air pahit. Berdasar pada air pahit dia kira air mutlak. Walaupun bau klorin, dia bau ni bau barang cuci. So bau sabun, supaya bau bekas-bekas plastik kita. Dan plastik kadang dia bau. Ataupun, ialah benda-benda bau barang cuci. Jadi hak tentunya, klorin ni barang cuci. Ikut kata orang yang hak dia reti dalam masalah klorin. Baik kalau buat nanti sampai tak tahu lagi. Kita kira dok. Wa amma hadis Abdullah bin Umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة فهو مضطرب سندا ومتنا. So yang kita ni nak tolong jawab takut-takut kita berasa gedebar dulu. Kerana kita ni duduk Nabi selama ni air ni kalau nak suruh dia suci semua biar lebih pada 2 kali. Kuliah pada 2 kali, maka boleh jadi najis. Kalau maka akan jadi najis kalau bertemu dengan najis. Hadis-hadisnya. Hadis ni lah hak imam kita nak pakai. Iaitu, Nabi kata, Iza kanal ma'u qullatain. Bila air itu 2 kali, lam yahmilil khabas. Ketika itulah baru tidak mikul benda pergi. Kalau air itu 2 kali, maka air itu tidak mikul barang pergi. Air itu tak ada barang pergi. Dia tidak tahu barang keji. Arti kita kira suci lah. Bila air 2 kali, tak mengikut barang keji. Arti tidak najis. Arti kalau kurang pada 2 kali, maka najis. Menunjukkan bahawa air yang kurang pada 2 kali, bila jatuh najis,
Tidak mesti berubah warna, rasa dan bau. Nabi juga. Hadis ni buat kita tak pakai. Baik. Bila hadis ni tu ada, tak lagu mana hak dia mau kata tadi. Dia mau kata tadi air sikit, air banyak, lagu tak berubah. Dia panggil tidak jelas. Dari segi sanad dia berapa jelas. Kerana ada orang-orang tertentu yang diragui kedudukan dia. Dan dari segi matan dia pun tak jelas dari segi makna. Dari segi matanya, matan itu makna hadis lah. Hadis orang panggil matan. Dia hadis-hadis dua perkara. Hak kita panggil hadis tu dalam istilah ilmu goni orang panggil matan. Hak belum daripada hadis nak sampai kita tu orang itu dulu. Nabi bercakap. Apa dia dengar? Abdullah bin Umar tengah. Lepas pada Abdullah bin Umar nak menyapa ketua kitab Bukhari baik, Muslim baik, ada lagi tengah tu. Dua tiga ayat lagi tengah tu. Hak tengah tu orang panggil rawi. Hak jawaya. Hak Melayu panggil jawaya. Arab panggil rawi. Jadi kepada orang yang nak pegang satu-satu hadis untuk dijadikan pegangan, kau nak ambil hukum kau, dia cara dua perkara. Bila tak jelas dua-dua, dari segi makna mata pun tak apa jelas, dari segi orang buayak pun tak apa jelas molek, maka dia panggil muttaribun, kocok maknanya, gegar, tak senang molek. Dari segi mata sama sebut pada kemarin, iaitu Nabi kata iza kana al-ma'u qullatayn, bila air disapar dua koloh. Koloh tu dah. Koloh tu bukan koloh kita buat sini tu dah. Kita sini kita ambil patah jokong buat-buat. Kita ambil koloh lah dia ni. Koloh tak ada. Di negeri Arab, kalau hak lagu tu dia panggil haud. Dia tak panggil koloh, dia panggil haudun. Kita sini haud, dia panggil koloh. Dia panggil haud. Baiklah. Jadi koloh tu tafsir banyak. Ada koloh tu maknanya buyung. Ada koloh makna kemuncak bukit. Jadi kalau koloh tu kita bermakna buyung, iza kana al-ma'u qullatayn, bila air tu dua butir buyung. Gitu duduk. Buyung sendiri tu pula ada kecil ada besar pula. Situ juga duduk. Buyung juga ada kecil ada besar. Ada buyung hak dia budak, ada buyung hak dia. Waktu ada buyung hak kita stok dalam rumah, buat stok air, buat kalau kecil dalam rumah kita. Buyung juga, koloh juga kali. Tanya betul kat mana? Yang dia kata bila air kedua koloh, nak betul koloh mana? Koloh hak budak-budak lawak ke? Koloh hak tua ke? Koloh hak stok air dalam rumah. Jadi selagi tak tetap tu, nak buat hukum lagu mana? Dia kalau kena koloh makna kemuncak bukit. Koloh makna bukit. Bila air tu dalam sepas selai dia betul bukit. Tak banyak ni. Air kapal boleh lalu kalau sama tu kan. Jadi kalau siapa kau pergi kat tu baru tak najis lah. Teruk benar, banyak benar lah. Jadi kesimpulannya, nak buat hukum, nak buat publik hukum daripada satu hadis. Ia dari segi rawi pun tak kemah molek, tak jelas. Dan dari segi pentafsirian makna mata itu pun tak jelas. Tak boleh. Dia tak ya. Imam Malik tolak hadis ni. Kita pakai hadis, tak jelas molek. Iaitu hadis. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air ni bahasa pesting dia, bahasa menyuci. Tak ada kuasa di muka dunia ni boleh menajiskan dia. Itu. Itu guru bagi Imam Syafi'i sendiri pakai. Sebab tu Imam Ghazali kata tak ada air. Imam Syafi'i ni pakai lagu ni. Kalau boleh molek kata dia kalau Imam Syafi'i sendiri dalam masalah air ni, dia tunggu. Hak tu guru dia Imam Malik. Iaitu air ni bahasa dia cuci, kecuali berubah warna atau rasa atau bau. Qala Ibn Abdul Birr fi Tamhid. ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر. Jadi teruk lagi. Ibn Abdul Birri kata, dia tulis dalam sebuah kitab namanya At-Tamhid. Dalam At-Tamhid bagi Ibn Abdul Birri kata dia, mazhab Syafi'i mengenai dengan hadis dua qoloh ni, kata dia dhaif sangat. Dari segi nazar pun dhaif dan dari segi asar pun tak sabit. Teruk benar ni. Kira-kiranya air apa ni ikut mazhab Syafi'i ini banding dengan ikut mazhab Maliki lebih gagah dari segi nazarnya ikut mazhab Maliki. Tu yang kita ni dengan sebab dia tulis kitab ni untuk mudah kita mengaji, maka dia tidak banyak, dia tidak bawa banyak kau ni buat serabut tu kita. Bagaimana hak kita baca dari dia pak mazhab serabut am benar. Habis kata. Masuk pula as-su'ru.
As-su'ru ni kita panggil sisa. Air hak lebih kita minum, air lebih kita dapat tu hak baki tu dah panggil su' dalam bahasa Arab, ataupun kita Melayu panggil sisa. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi wa huwa anwa'. Air hak lebih dalam bekas lepas pada kita minum, maka air itu dalam bahasa Arab panggil su' dan Melayu panggil sisa wa huwa anwa'. Air ni banyak macam. Bila kita minum hak lebih tu, nak mana? Apa namanya? Bila kita minum kau lembu kubang minum kau, air etik minum kau, hak lebih tu nak lagu mana? Dia kira najis dah kau lagu mana? Lagi ni. Surul ada ni. Yang pertama, air hak lebih manusia minum. Lebih pada anak tu ada minum manusia. Kata dia wahwa tahir. Air hak lebih pada manusia minum ni suci. Minal muslim wal kafir wal junub wal haid. Sama ada hak minum tak ada orang Islam, orang kafir, orang junub, orang perempuan haid. Suci dah. Kita minum tak suci. Orang lain nak minum, orang nak basuh boleh. Orang Cina minum tak boleh. Jangan dulu hak kira-kira minum awak tu janganlah. Hak tak pergi agak sekali dia Cina dia tak tahu dia minum awak atau tidak. Dia sudah minum dia tak boleh. Suci wal junub orang junub sudah junub berapa tak ada mandi berapa minum air dah lebih dalam gelas berapa suci wal haid dan perempuan yang dia tengah perempuan yang dia tengah mari bulan ni tu pun dia minum air berapa lebih tu suci suci. Amma baik boleh jadi kita kata kalau dalam Quran ada ayat wayak wa kafi najis Pasal gimana pula kata orang kafir bila dia minum air maka air hak baki itu cuci. Dalam Quran kata ayat ada lagi. Dia kata gini, wa amma qaulullah ta'ala innamal musyrikuuna najas. Ada firman Tuhan ayat yang bunyi innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya kafir musyrikin itu najis. Jadi, kalau ayat lagu ni nak jawab lagu mana pula hak tu kata tak najis tadi, dia kata najis. Wal muradu bihi najasatuhum al-ma'nawiyah. Maksud najis baki, najis dalam. Sebagaimana kita orang junub kita kira najis dalam. Tak nak kot luar. Nak baca Quran tak boleh. Nak duduk dalam masjid tak boleh. Tak ada dia. Itu dia. Min jihati i'tiqadihimul batil kerana akidah dia tak betul. Dengan sebab akidah dia, i'tiqad dia batal tak betul, maka Allah Ta'ala anggap perut dia ni najis. Batin dia najis. Wa adami taharruzihim minal aqzari wal najasat. Dan bila akidah dia tak betul juga, banyaklah benda-benda hak terang-terang najis pun dia tidak cermat dalam jaga tubuh badan dia. Benda-benda najis lain pun dia tidak cermat lah. Kita ni alhamdulillah orang Melayu ni yang dah sebut sama. Walau jahil-jahil kita, untuk nenek kita 40 tahun, 50 tahun hari tu tak tahu sekolah, tak tahu berapa ruang nulis, tak pandai, baca tak pandai. Tapi alhamdulillah dengan sebab kita ni orang Islam, dan Islam ni ajar cuci cuma najis tak najis. Maka jahil-jahil orang kita pun reti cuma suci. Yang ajar di agama. Ada pun orang kafir, walaupun dia boleh baca, walaupun dia boleh nulis, tapi dia sebab dia akidah dia tak betul, bila akidah dia tak betul, najis tak najis, tak ada dalam pengajian dia, maka barang-barang najis tu dia kira tak najis, dia jamuh batu, kain, baju, dia berapa. Sebab itulah orang negeri kita ni ada bahasa panggil ni apa tu? Dry cleaning yang gabung kita panggil. Bila kita pergi gosok kain kedah, dia ada jenis kedah dobi yang tidak pakai basuh, dia pakai wak ke berapa. Nah, wak ni bila kita yakin kain kita ni najis, dia tak boleh salah-salah gitu. Dia kena ada air mengalir. Yang salah tak jadi. Sekiranya kita yakin seluar kita, baju kita ni kena najis. Kita dukung anak kena aisnya anak kita. Pak kita pergi dobi di kedah hak basuh tu. Tak jadi. Terus ikut mana pun kita kena basuh dengan air juga. Punuh sendiri lah. Nak mana? Itu dia. Orang Eropa, ya reka buat anak goni ni tak apalah minggu dia tak ada najis dia. Aluk lagi dia minum. Sebagai najis. Itu dia. La an a'yanahum wa abdanahum najisah. Kata dia bukan maksudnya najis tak ada najis tubuh dia. Tubuh dia
tubuh yang najis. Tidak. Kenapa? Waqad kanu yukhalituna al-muslimina wa taridu rusuluhum wa wufuduhum 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadkhuluna masjidahu wa lam ya'mur bi ghasli shay'in ma asabatu abdanuhum. Dalil tubuh orang kafir tidak najis walaupun Tuhan kata najis. Najis waktu Tuhan kata najis Dalilnya kata dia penuh orang ni bercampur gaul dengan orang Islam di zaman Nabi. Dan utusan dia, rombongan dia pergi jumpa Nabi, masuk dalam masjid, duduk sekali depan Nabi dalam masjid. Lepas tu bila dia akak pun kelik, Nabi kata penuh. Suruh orang basuh tempat dia duduk, tak ada. Padahal orang ni kafir betul benar. Mari baru nak mengaji hari ni, setengah tu masuk Islam, setengah tak masuk Islam tu. Tapi Nabi tidak kata suruh orang basuh tempat pokok duduk. No. Itu menunjukkan najis ni, najis dalam, bukan najis luar kita. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. So, yang keduanya ada hadis lagi, hadis Siti Aisyah sendiri. Siti Aisyah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha kata dia, aku penuh minum air, kau minum susu, kata tidak banyak. Walau bagaimanapun penuh benar aku minum ketika aku duduk dalam haid. Sudah minum gok-gok air ke susu, aku Allah Nabi. Nabi nyamik, letak di mulut dia, betul-betul penuh tepat di mulut aku minum tadi. Dia tak kata kisah-kisah cari biar lain, tak. Nabi sengelai lagi minum, Nabi minum, dia letak di mulut dia, betul-betul tepat di mulut aku. Sedang ketika tu aku minum tu, ketika aku dalam keadaan haid. Itu menunjukkan orang haid, bila orang perempuan haid, bila dia minum gapo-gapo, air yang lebih tu, atau susu ke berapa, boleh kita minum. Tidak apa-apa. Tidak terjejah dengan haid dia. Kita sebelah sini ya, nak minum kok lebih orang tu, kita tahu tidak najis. Tapi nyajar di doktor, dia doktor ajar kumel. Tu dia doktor. Kalau dia orang Melayu pula ajar yang tuluh. Nono orang bakal raja. Orang bakal raja, sepamur bakal jemaah. Apa raja jemaah? Hak lebih orang berapa semua sekali orang kalau makan hak lebih raja, tuluh. Amor pun jadi tuluh, orang lain pun tuluh. Jadi orang Melayu itu tunggu dah tu ajaran tuluh. Mari doktor pula amor lagi kumel pula. Akhir tu saja gitu. Sakit kita. Kedua-dua tu Islam kata dak. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam penuh minum air dia acak kali kuntu ashrabu. Kuntu kalau orang mengaji Arab tak, kuntu ni fi'il madhi, ashrabu fi'il mudhari. Bila betul bila kafu fi'il madhi dengan fi'il mudhari memberi makna dawam wal istimrar. Maknanya selalu menjadi kebiasaan aku minum air, lepas tunjuk Nabi diminum air, sudahlah air yang aku minum, lebih aku minum dia minum, dia tak boleh minum pun tak payah, tak minum dah. Bukan sekat belah dah. Dalam hadis lain ini sugi. Tolong Nabi sugi. Tak ambil. Mari si Aisyah pula sugi pula. Sugi dulu. Si Aisyah sugi dulu, Nabi sugi ke dia. Nabi sugi dulu, si Aisyah sugi ke dia. Tak ada apa-apa. Tak tahu masalah komen ke apa. Orang tu hidup molek-molek tak mati ke. Baru apa dah. Ialah kita bukan kita nak menolak ajaran doktor kita, tapi siapa kau pekat kita amal berdoa lalu ajaran doktor, siapa kau pekat bercanggah tepat-tepat tu kita tolak. Apa ni benda yang sepatut kita tidak tolak dari segi Islam, kita tolak benda tu dasar pada nasihat doktor, ini orang panggil lebih nampak. Baik, itu air sisa orang. Suruh mayuk kaulah ni. Ada pula sisa air bekal muka dah makan. Binatang makan. Binatang pula binatang hok bahasa daging dia lah makan. Lembu, kobah, ayam, itik, kambing, diri, kita bui air lebih pada minum-minum tak habis. Tak habis. Air ni lebih apa? Lebih kambing, lebih diri, lebih lembu, lebih kobah. Itu lebih binatang hok bahasa orang makan daging. Di mana? Hukumnya. Wah tahir. Air ni air suci. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ بما أفطرت الحمر قال نعم وبما أفطرت السباع كلها. Salah sahabat nama Jabir radhiyallahu anhu kata dia, penuh orang tanya Nabi,
Ya Rasulullah, boleh kau tidak kita ambil ismaya dengan air yang lebih daripada hema makan. Hema ni kalau ke Mekah tahulah, benda kecil sikit pada kuda. Benda kecil, lebih kurang kuda kecil, jadi kecil. So apa yang hema? Kalau hema minum air patah habis, boleh kau tak kita ambil ismaya? Qala na'am, Nabi kata boleh. Wa bima afdarat istiba'u kulluha. Dan sebanyak mana gajah ni saya tak nak Rasulullah. Wa huwa tahirun, air suci. Lianna lu'abahu mutawallidun min lahmin tahirin fa'akhadha hukmuhu atau fa'ukhidha hukmuhu. Kata dia, apa dalil yang menunjukkan air lebih pada lembu kubah ataupun jenis binatang, semua binatang yang daging dia orang makan tu, kalau dia minum air tak habis, boleh air tu dikecuci. Kerana kata dia air liur dia tu, bila dia minum air tadi, itu dah boleh jadi termasuk air mulut dia tu, liur tu. Air liur dia ni lahir daripada daging yang cuci. Air liur dia tu mari dalam mulut tu keluar air tu, buli daging dia. Daging orang makan. Jadi dia ni, bila daging orang makan, fa akhadha hukmahu. Maka liur ni pun termasuk dalam hukum daging. Sebagai daging itu daging cuci, maka liur mari daripada daging itu pun dia cuci juga. Qala Abu Bakar Ibn al-Muzib, ajma'a ahlul ilmi ala anna sura ma ukila lahmuhu yajuzu syurbuhu wal wudu'u bih. Kata dia, Abu Bakar bin Muzir kata, semua sekali orang yang mempunyai ilmu, ijma' seiras kata bahawa air sisa, nata yang daging dia kita makan, boleh kita minum, dan boleh ambil semaya. Kalau lebih lembu makan, boleh kita minum. Boleh kita ambil semaya. Kalau lebih kambing diri minum, boleh kita minum air itu juga. Boleh kita ambil semaya. Dan boleh ambil semaya sekarang juga, nak basuh kain, nak mandi, boleh jakut. Kalau kita jejek lain. Setelah ni masalah kita nak guna tu boleh hukum, tapi masalah jejek kita itu suka pasal. Jangan pula dengan sebab halal yang gila juga, motor-motor wet pun ada masalah lain, selera lain, hukum lain. Boleh jadi selera kita tak dulu, sudah lembu, sudah kambing makan kita pun ambil secara minum tu, boleh jadi selera kita tak gitu, masalah selera. Kau makan hari-hari ni, banyak orang tak makan. Banyak orang tak makan sepuatan dah. Tengok ke kulit dia pelari, sofa itu. Tak siap kan. Baik, itu sisa binatang yang daging dia dimakan. Baik, binatang hok daging dia orang tak makan. Macam barang, macam hema, macam gajah rima, macam burung-burung hok bahasa orang panggil makan nyaman. Kalau dia minum air, tak habis. Anak lagi mana? Wahwa tahirun, cuci juga. Air yang lebih barang, lebih pudar lah sini. Lebih pudar, lebih lima orang di tepi bukit, 5 turun minum air dalam kolam berapa. Ataupun lebih burung menyamar. Jawa di hotel. Burung menyamar ni kita sini, sebab kita kata lain lah berapa. Masa makan dia, gok dengan sama makhluk yang hidup, oyuk makan. Tu bagian hidup, daging tak makan lah tu. Makin nyamar orang ni. Air dia tu boleh kada? Boleh kita lihat. Su'ila ana tawadda'u bima afdal fil khumur. Boleh kata boleh kita ambil ismaya dengan air yang lebih daripada hema. Hema minum air tak habis. Hema ni nanti orang tak makan. Qala na'am, Nabi kata ya boleh. Wa bima afdal istiba'u kulluha. Dan juga dengan air yang sebanyak mana gajah rima bukit tu, bila dia minum air yang tak habis, boleh kita ambil ismaya. أخذ الشافعي والدارقطني والبيهقي وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية. Jadi boleh lah mestinya. Dan hadis-hadis gagah. Walaupun tidak banyak hadis atau walaupun tidak hadis tu tidak gagah, tapi bila kita kapu dengan hadis lain, dikira dari segi mustalahnya dikira kuah bila lain di mana yang gagah dia dengan lain. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراط له وقال عمر رضي الله عنه أولغت السباع عليك الليلة في مقراطك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراه لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. Dalil yang kedua yang menunjukkan air lebih pada gajah rima, berapa makan, minum ni boleh kita guna pula. Kata dia Abdullah bin Umar,
Cerita satu kali Nabi kita keluar di satu malam. Nabi keluar berjalan. Dia kebiasaan berjalan di Nabi Arab ni malam. Siang hari nak berjalan tak di sana. Jadi malam-malam dia berjalan. Baik. Siapa di sebuah tempat, jumpa dengan satu orang duduk sana. Duduk di tepi kolah dia. Hanya kolah lah. Arak, dia ambil air jauh-jauh, buat balik, pipung dalam kolah. Kalau kolah dia buat. Jadi malam tu Nabi jalan-jalan, jumpa dengan tuan rumah, dia duduk congok di tepi kolah dia. Kolah tu dia buat luar pada rumah. Sunat Umar tanya, dia kata, pakcik, dia kata rima-rima rajin kau mari celup muncul dalam kolah ni. Dan Nabi Arab ni banyak rima ni. Lagi pada pasti rima banyak. Rima kecil, rima besar ada berlaku. Biasanya rima tu lah, rima hak pasal kapur kayu ni. Rima gapo kita panggil ni. Rima kar gapo, rama menang lah. Dan goku rama gapo panggil apa juga apa? Serigala rama menang lah. Dia kata, malam-malam rima ada mari ke sini. Kata Sina Umar. Lalu Nabi jawab. Tak ada lagi tuan rumah nak jawab. Nabi kata, pakcik, jangan goyak dia. Jangan goyak. Orang tanya mari kau tidak rima tu. Ada mutakan di sini. Tak ada pasal-pasal ditanya. Tak ada pasal-pasal ditanya. Tanya si jaga. Dan tu tak tengok gapo. Apa dia tanya. Abi mari kau je tak. Ani mari kau je tak. Apa dia tanya tu? Itu dia. Kalau Umar dia tanya. Jangan tanya. Apa? Tak wajib usul. Tak wajib usul. Betul. Ada dia. Kalau barang orang kita sendiri tak tahu apa sekarang. Apa dia usul-usul? Nama lokal perjalanan. Perjalanan barang ni, kalau tak tanya, aku tahu dah barang ni, mati lain masalah. Tapi kalau tak tahu kepala ekor lagi, rasa bertanya. Kita pergi kedai. Nak beli air. Orang Melayu jual. Cukuplah. Muka Melayu. Makcik nak bagi air. Tak apa dia tanya. Tak apa dia tak masalah. Dia tanya tadi. Lah ma hamalat fi butuniha. Hak dia minum, hak dia Nabi kata. Nabi kata kalau gajah 5 mari minum sekali pun, hak dia minum, hak dia masuk ke perut dia dah. Hak lebih hak dia kita. Kita boleh minum, dan kita boleh mandi. Itu dia. Senang. Rawahu Daraqutni. Wa Yahya bin Sa'id anna Umar kharaja fi ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. Begitu juga ada yang kedua. Yahya bin Sa'id kata Sayyidina Umar satu masa keluar apa ni orang panggil, keluar daripada rumah lah berjalan satu rombongan besar. Dalam ramai-ramai orang yang berjalan sekali dengan Sayyidina Umar tu ada seorang sahabat lain namanya Amru bin As. Amru bin As terkenal dipanggil Dahitul Arab. Hatta waradu hawdan. Jalan sampai ke sebuah kolah. Dia tu orang buat untuk wasita air. Faqala Amru ni kata, pakcik, kau tak ada juga lah. Kau tadi orang tanya, tu sekali Nabi, hak ni tak ada. Amru kata, pakcik, malam apa proses hari mari gajah rimah berapa makan air dalam kolah pakcik. Tak ada lagi kawan cik jawab, Umar kata, jangan goyak. Pakcik jangan goyak. Kenapa? Fa inna naridu ala siba'i wa taridu alaina. Kerana kata dia, pok kami duduk kapung, kami jumpa dengan rimah jumpa dengan kami. Jadi bila rimah jumpa kami duduk jumpa rimah. Nabi tak kata apa dia tanya, dia siasat apa. Itu menunjukkan bahawa barang ni barang cuci. Tak lebih pada gajah rimah berapa tu cuci. Cuma sebutlah kitab-kitabnya kacau wali. Kacau wali kita tengok tegar-tegar kucing baru-baru makan tikus. Sudah makan tikus duduk jinak-jinak dia ni celuk muncul dalam gedi. Tikus selainnya masalahnya. Tapi kita tahu kepala ekor dia berjaga. Dia minum ke apa air. Pasal dia cuah dah air lebih dia. Surul Hirrah. Wahuwa tahir. لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. Itu juga lah. Apa ni? Sisa kucing.
Sisa kucing. Nampak kita banyak kucing. Dia balik kucing. Dan kalau kucing makan nasi, kau kucing minum air, kau hak lebih pada dia, buat lagu mana? Kucing makan lauk, hak lebih pada mulut kucing tu, buat lagu mana? Jawabnya, suci. Jawabnya suci. Kenapa? Satu hadis dikeluar oleh Kabsyah bintu Ka'bin. Orang Tino nama Kabsyah. Kabsyah ni biri ya. Coba biri ekor besar, biri kemukau ada, biri ekor besar lah kan. Kalau dia mulut agak bad tu Kabsyah. Kabsyah seekor biri. Jadi macam mana ayah dia boleh anak Tino, bubu nama biri seekor. Bubu nama anak dia nama biri. Sama je. Ayah dia nama Ka'bu nama dia buku lali. Kalau kita buat nak Ka'bu ni buku lali. Atau tempat-tempat yang tinggi bongok-bongok tu dia panggil Ka'b. Jam yang itu tak ada orang nak buku nama. Bukan orang yang kecil nama macam-macam. Asalkan buku nama sekiranya aku tak tukar dengan anak orang lain sudah. Bukan beri, kucing, apa boleh. Siapa begitu orang yang jahil. Orang yang jahil siapa begitu. Kemudian Kabsyah bintu Ka'bin ni isteri bagi Abu Qatadah. Wakana tahta Abu Qatadah. Perempuan ini isteri Abu Qatadah. Abu Qatadah kata, satu kali dia balik rumah, pergi masuk rumah retina dia, Kabsyah. Fasakabat lahu. Maka ada orang Arab seperti sini lah, lelaki balik tak. Siap makan, siap minum, kasih tahu. Ada orang Arab tak. Untuk lelaki balik tak. Ambil boyun, senggeng boyun tu. 2 hari lepas tak beli untuk lelaki. Faja'at hirratun, bila senggeng air tu kucing lari, tasrabu minhu. Apa namanya? Minum daripada air kan. Fa'afwa lahal ina'a. Makanya tu lelaki senggeng. Senggeng bekas tu beri ke kucing, minum. Minumnya senggeng air tu untuk tu lelaki. Tok lelaki, dia tengok kucing lari, dia tulis senggeng. Pula bekas tu pula, kucing pula mati. Jadi bila dia, Kabsyah tu tengok. Dia kata, "Wan, ni bahasa pelik kau?" Kata tok lelaki ni, "Pelik kau? Abang buat lagu ni?" Oh, dia kata, "Bahasa pelik kat dia." Duk kucing gitu tu menunjukkan bahawa, jadi kita kira-kira punuh lah air sebuyuk ni, duk kucing jilat. Kata tok lelaki dah, dia kata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Nabi bersabda, "Innaha laysat binajasin." Kucing ini tidak najis. Walaupun daging dia orang tak makan, tapi Islam mengatakan kucing tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Kerana kucing ni, baik kucing jantan, baik kucing betina, bahasa jenis makhluk yang tak beli yang kita sama-sama. Siang malam pagi kita, kucing tak suka duduk sukunya orang. Boleh demikian kalau Islam kata najis kat susahnya orang. Tak kan? Jadi boleh yang demikian. Walaupun daging dia tidak boleh dimakan, tapi dia sebab dia duduk beromok kita hari-hari, siang malam pak tidur, dapur, biar masuk semua, maka Islam mengatakan tak apa. Jadi boleh yang demikian. Kalau ambo duduk senggeng air, katanya tu lelaki, adik tak susah lah, itu dia. Adik Kabsyah tak susah lah. Akhir sekali surul kalbi. Sisa anjing dan sisa babi. Wahuwa najisun. Sisa anjing baik, sisa babi baik, najis. Yajibu jitinabu, wajib kita menyelak diri daripada menggunakan air lebih anjing, lebih babi. Amma surul kalbi, adapun sisa anjing, mana hadisnya? Falima rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Nabi kata bila minum dalam bekas kita kena basuh bekas 7 kali. Wali Ahmad wa Muslim tahuru inna ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marratin. Begitu juga hadis lain pun begitu juga sebutnya. Dia suruh suci bekas kita bila salah hanya minum ke berapa jilat ke berapa kena basuh 7 kali. Ulahun nabi turabi. Hak siram yang pertama kena air campur tanah. Ambil tanah sepakok, kuasa dalam air, kata-kata pekak balik, jiru itu. Tu hari mula-mula start lepas tu, jiru lagi air lain. 2, 3, 4, 5, 7 kali. 7 tu berapa? Dan boleh kau kita ganti sabun lah. Tak payah tanah dah kau. Jawabnya tak boleh. Walau belah mana ada sabun, walau belah mana ada klorin, ada pos-pos sekali pun, tanah tu mesti dibunuh. Kenapa? Kerana ini orang panggil ta'abudi. Tak ada siapa dia tahu tanah ni apa.
Padahalnya zaman Nabi itu bukan tak ada benda lain pada tanah untuk menyuci. Banyak alat-alat yang diguna oleh orang Arab untuk menyuci kain baju dia lain pada tanah. Tapi apa ibu tanah? Ini tak ada siapa dicuci. Ini orang panggil ta'abudi. Serupalah lebih kurangnya dia keadaan semaya kita dah. 5 kali. Apa tidak ni? Apa tidak tak? Zuhur apa 4, apa tidak 3 sepanjang murid, apa 3, apa tidak 2 sepanjang subuh. Ini bagian ta'abudi. Bagian yang kita diminta terima secara langsung, secara betul-betul, secara patuh. Jadi kita ni, Islam mengajar kita agama. Dalam agama tu 2 perkara. Ada hak bahasa kita reti dan ada hak bahasa tak reti. Mujurnya hak tak reti ni jaga-jaga aja. Suami semaya sekat siku, bapa tak lonjok pakai ketiak. Pala sapu, bapa tak jiru. Kaki basuh, bapa tak sapu, bukan pet. Dan apa ni patut perlu anggota ni perlu ada hak basuh, ada hak sapu. Ada tidak semua anggota muka sekat ni, bapa tidak sekat. Bapa sekat. Bapa sekat. Bapa sekat. Apa sekat?